beberapa kenyataan kemajuan bank. Maybank post net profit of 6.48 billion ringgit in 2020 financial year. Ya. Kemudian, Public Bank post net profit of 4.87 billion ringgit financial year 2020. RHB Bank post net profit 2.03 billion ringgit. Okey. Alright, jelas ya. Untung bilion-bilion. Menteri Kewangan ulas. Bank rugi 6.4 bilion ringgit kerana langkah moratorium. Ini terkait dengan isu ekonomi manusiawi yang saya juga guna frasa ini dalam Gelombang Kebangkitan Asia atau Humane Economy, yang sebenarnya harus dibicarakan bersama dengan soal etika. Sebab itu kalau dalam chapter buku saya itu, saya mula dengan akhlak dan ekonomi, barulah ekonomi manusiawi. Ya. Kerana dia berbeza. Tengok, kenyataan untung berbilion, tapi bila sang penguasa bicara, dia bicara rugi bank kerana beberapa langkah menolong rakyat yang meminjam. Ini saudara harus renung, ya, kerana kesukaran menembusi tembok penguasa yang lebih memihak kepada golongan yang kaya. Sebab itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam salah satu warkah yang saya kira paling utama dan cemerlang yang harus dibaca dan direnung oleh generasi sekarang dan generasi muda ialah, dan saya nukilkan sedikit, kata Sayyidina Ali bin Malik Ashtar, ingatlah bahawa kelompok kecil yang menikmati kemewahan itu tidak akan menolong kamu dalam krisis. Mereka akan cuba menghalang tertegaknya keadilan. Mereka akan meminta lebih daripada sepatutnya dan tidak akan menghargai bantuan yang diberikan. Ini satu sedutan kecil dari yang agak lebih panjang. Ya. Maknanya, isu kemiskinan, kesenjangan yang sebenarnya sebahagian daripada permasalahan ekonomi manusiawi itu dibicarakan lama dan menjadi suatu pembenturan idea dan perjuangan. Ya. Kita biasa kalau dengan tokoh-tokoh seperti Abu Dhar Al-Ghifari yang mewakili sosok yang paling keras menolak kemewahan, keterlanjuran dan pengabaian nasib masyarakat. Tapi saya bicara ini hanya dari sudut yang agak terbatas, ya. Kerana ekonomi manusiawi itu bagi saya berakar kepada prinsip yang disebut dalam Al-Quran, ya, walaqad karramna bani Adam, itu karamah insaniyah. Jadi kita bicara ini bukan soal juxtaposition of ideas atau ideologi, tapi sebenarnya sesuatu yang terikat dengan keyakinan kita, ya, bahawa hidup ini dan manusia ini dan agama ini menuntut kita menegakkan keadilan, mempertahankan semangat kemanusiaan. Dan kemanusiaan ini tidak terbatas pada kepentingan keluarga atau kelompok atau kaum ataupun malah di kalangan penganut agama tertentu. Ya, disebut karamah insaniyah. Ya. Itu Allah have exalted the children of Adam. Allah telah angkat kedarjat umat manusia. Itu sebagai mukadimahnya, ya. Dan sebab itu saya rasa kita harus gunakan untuk mencerakinkan isu dan idea ini yang terkait, seperti saya katakan, kemanusiaan itu dia ada sandar kepada isu etika dan moral. Dia ada sandaran kepada prinsip keadilan. Bagaimana boleh kita terima kenyataan suatu negara dengan hasil mahsulnya yang melimpah, ya,
dan boleh mengizinkan kelompok miskin sama ada bandar atau desa atau pedalaman dan ataupun tanpa mengira apa-apa kaum atau suku kaum, ya, mengizinkan begitu berlaku. Dan yang paling dikesalkan ialah kerana dasar-dasar golongan elit penguasa, the ruling clique, selalunya itu memihak kepada yang besar. Saya beri contoh bank.